Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali kepada semua yang menonton. Jadi pada kali ini insya-Allah kita akan membicarakan satu tajuk lagi yang penting para pelajar yang berada di peringkat persekolahan. Saya juga ucapkan terima kasih kepada ibu bapa yang turut menonton video saya kali ini, kerana video kali ini tajuknya begitu penting sekali. Pertama sekali kita melihat kepada peranan pelajar dan juga peranan pada ibu bapa sendiri, kerana tajuk kita pada kali ini iaitu berkaitan dengan Jom Mari ke Sekolah. Jadi para pelajar yang saya hormati sekalian, isu kehadiran pelajar merupakan satu isu yang sangat penting di peringkat persekolahan, kerana boleh dikatakan setiap hari ada saja pelajar yang tidak dapat hadir ke sekolah dan tidak dapat mengikuti pelajaran dengan sempurna. Kenapa saya mengatakan tidak mengikuti pelajaran dengan sempurna? Kerana pelajar ini gagal hadir. Bila gagal hadir maka tidak mengikuti belajar dengan baik, ketinggalan apa perkara yang diajar oleh guru. Jadi perkara yang sangat merugikan pelajar. Jadi saya akan bincangkan pada kali ini beberapa perkara yang perlu kita ambil perhatian bagi memastikan kita boleh menjadi pelajar yang betul-betul tahu peranan kita, begitu juga sebagai para ibu bapa. Apa peranan yang boleh dimainkan ibu bapa untuk memastikan anak-anak yang berada di rumah ini boleh hadir dan berada di sekolah. Terutama sekali pada ketika ini kita berada di era bersemuka semula, jadi sangat penting untuk memastikan anak-anak akan berada bersama di sekolah untuk belajar dan terus belajar. Jadi kita melihat yang pertama, saya fokus kepada pelajar. Jadi pelajar yang saya hormati, kenapa kamu perlu hadir ke sekolah? Ini yang kamu perlu fikir dan kamu perlu analisa, kerana kamu merupakan seorang pelajar dan kamu pun perlu tahu kenapa kamu perlu hadir ke sekolah. Jadi di sini kita melihat fokus utama kita belajar pentingnya untuk mendapat suatu hasil yang maksimal. Dari segi belajar itu, dari segi menjadian kita sebagai seorang pelajar, fokus kepada akademik. Yang pertama kita melihat di akhir sesi persekolahan itu apakah hasil yang kita akan dapat. Jadi ini yang paling penting, kamu mesti hadir untuk memastikan bila kamu berhadapan dengan peperiksaan sebenar, masa penggal dan sebagainya, kamu mendapat suatu hasil yang terbaik. Ini yang kita perlu beri perhatian. Sebenarnya para pelajar yang saya hormati, kita juga perlu hadir ke sekolah kerana untuk memastikan proses belajar kita itu akan dapat sempurna. Kerana kamu tinggal sekolah, kamu biasa tidak hadir, maka proses belajar kamu akan banyak ketinggalan. Dari segi akademik, dari segi pembinaan diri sasiah juga, ada satu proses yang bagaimana kamu proses untuk membina diri kamu untuk menjadi seorang yang betul-betul hebat dan mempunyai karisma atau keterampilan diri yang tinggi. Jadi ini peringkat di mana diajar dan diasuh oleh para guru semasa kamu berada di sekolah. Baik itulah, bila kamu hadir, kamu akan diberikan perkara yang positif, perkara-perkara yang boleh membina diri kamu. Dari segi bina diri kamu untuk memastikan potensi kamu ini sentiasa bertambah dari sehari ke sehari menjadi lebih baik dan lebih mantap. Ini yang paling penting sekali. Tetapi alangkah malang sekiranya kamu rajin ke sekolah, tapi kamu tidak ada perubahan dari segi sikap, dari segi tingkah laku, dari segi cara belajar kamu, dari sungguhan kamu untuk belajar, kamu masih tidak berubah, kamu masih tidak positif, kamu tidak bersungguh dalam belajar. Jadi ini bukan perkara yang sangat malang. Jadi kamu mesti ubah minda kamu cuba baiki dari segi persepsi kamu terhadap apa yang kamu perlu buat semasa kamu berada di sekolah. Jadi fokus kamu ini mesti kepada bagaimana kamu memastikan kamu mesti belajar dengan penuh sempurna. Apa maksud sempurna di sini? Iaitu kamu pastikan bila berada di kelas itu tumpuan perlu diberi fokus kepada apa yang guru ajar. Persiapan belajar kamu telah lengkap. Ini akan memastikan proses belajar kamu itu akan menjadi lebih baik dan sempurna.
Pelajar dan para bapa yang saya hormati sekalian, jadi masalah kehadiran pelajar merupakan satu masalah utama kepada bidang pendidikan. Kerana proses belajar tidak akan cemerlang tidak mendapat hasil input yang terbaik sekiranya pelajar sering tidak ada di sekolah. Oleh itu, peranan kedua-dua, sama ada ibu bapa, pelajar atau guru, saling berhubung kait untuk memastikan kemanjaan pelajar dan memastikan pelajar itu bila berada di sekolah akan rasa selesa, seronok untuk belajar dan terus belajar. Jadi di sini saya melihat ada beberapa soalan yang kita boleh bincangkan. Yang pertamanya, tidak hadir kerana sakit. Jika kamu tidak hadir kerana kamu sakit, ini merupakan sesuatu yang mungkin kamu rasa kamu tidak mahu. Semua orang tidak mahu. Tetapi kalau tak ada kamu sakit, itu merupakan sesuatu yang kamu terpaksa hadapi, terpaksa kamu lalui. Dengan berbagai perkara, mungkin kamu yang mempunyai penyakit kritikal seperti jantung, darah tinggi, kencemaran dan sebagainya, kamu mungkin sentiasa berulang di hospital. Begitu penyakit lain seperti lelah dan sebagainya. Ini mengganggu proses belajar kamu. Beberapa pelajar yang mempunyai masalah sakit biasa seperti selesema yang ringan, jadi perkara ini masih lagi perlu diberi perhatian untuk memastikan kamu mendapat berkaitan dengan perubatan dengan merujuk kepada doktor atau klinik yang berdekatan. Jadi bila kamu sakit, pastikan berbincang dengan bapa kamu, maklum kepada bapa kamu, dan bapa nak pastikan anak-anak yang sakit ini dirujuk kepada hospital supaya masalah mereka tidak berpanjangan. Dan kita menjalankan awal untuk memastikan mereka sihat bagi meneruskan belajar. Soalan yang kedua berkaitan dengan masalah keluarga. Mungkin sebahagian daripada kita mungkin ada masalah. Mungkin perkara ini kadang-kadang boleh mengganggu pelajar dari segi emosi. Jadi peranan ibu bapa perlu ambil perhatian perkara ini. Kenapa saya berkata demikian? Kerana kadang-kadang anak kita yang berada dalam keadaan menyendiri semasa berada di rumah, dalam keadaan stres, dalam keadaan tertekan dan sebagainya, perlu kita sebagai penjaga menghampiri dan cuba bertanya atau menyelidiki mengapa anak kita bersikap demikian. Ini juga boleh mengganggu proses belajar anak kita. Mungkin dia tidak minat untuk ada ke sekolah kerana gangguan-gangguan kawan-kawan masa dia ada di sekolah. Ataupun ada perkara lain berkaitan dengan emosi, mungkin soalan dari hubungan dengan teman wanita atau dibuli di sekolah dan sebagainya. Jadi bapa perlu cakna perkara ini. Dan pelajar juga perlu ambil perhatian. Sekiranya kamu mempunyai masalah dari segi perkara ini, kamu nak merujuk kepada guru yang kaunseling di sekolah kamu untuk memastikan kamu mendapat perhatian atau bimbingan yang sepatutnya. Kamu tidak boleh menyembunyikan soalan-soalan yang boleh mengganggu emosi dan sebagainya. Jadi perkara ini kamu perlu ambil perhatian dan cakna pada diri kamu. Jadi pelajar yang cakna ini adalah pelajar sayang pada dirinya. Sayang dirinya untuk memastikan dia menjadi seorang pelajar yang sentiasa positif dalam kehidupan. Ini yang paling penting sekali pelajar. Jadi sesungguhnya kita melihat tidak ada kerana masalah kenderaan. Mungkin ada sebagian perkara kita ini ada masalah dari kenderaan, tidak ada kenderaan dan sebagainya untuk menghantar anak-anak ke sekolah. Mungkin ada satu motosikal, kita pasal berolah-alik menghantar anak ke sekolah A, kemudian ke sekolah B, ke sekolah C dan sebagainya. Jadi mungkin mengambil masa dari segi penghantaran anak-anak. Jadi berbincanglah dengan anak kita untuk memastikan anak kita bangun awal, untuk memastikan pelajar juga mesti bangun awal, untuk memastikan kita dapat hadir ke sekolah, bagi memastikan kita tidak ketinggalan untuk perkara yang akan diajar oleh guru kita itu nanti. Jadi perkara ini perlu diberi perhatian. Kemudian saya melihat ada pelajar yang tidak ada kerana motosikal bocor
tiup dan sebagainya, masalah musikal tidak hidup, bila bangun pagi nak start motor tak hidup. Jadi ini pastikan pelajar sebelum hari ke sekolah memeriksa kenderaan terlebih dahulu setiap hari untuk memastikan kenderaan kita guna pakai untuk hari ke sekolah itu dalam keadaan selesa, baik dan lengkap. Dan pastikan juga boleh lengkap segi lesen, road tax dan sebagainya. Kerana kalau kamu tidak lengkap, sehingga ada sekatan polis dan sebagainya, kemungkinan akan menyebabkan kamu disaman. Ini akan menyusahkan bapa kamu. Jadi ini perlu diberi perhatian di segi bapa sendiri untuk memastikan anak-anak juga punya motosikal yang betul-betul lengkap dan berfungsi, semua segi lesen dan sebagainya. Seterusnya, pelajar yang saya hormati, salah satu sebab tidak ada ke sekolah iaitu malas. Ini perkara yang sangat malas lah. Saya tidak ada kan saya malas untuk adik. Saya tidak ada kan saya tak minat belajar. Jadi perkara ini memberikan satu input yang terburuk kepada kamu sebagai pelajar. Jadi kamu mengulangi perkataan seperti ini atau mengulangi perkara seperti ini, maka ini sangat merugikan kamu. Yang kamu kena fokus pada kamu. Jika yang belajar, kamu mesti pastikan kamu sentiasa berprasangka baik pada kamu sendiri. Itu dengan cara kamu memberi motivasi pada dalaman pada kamu, intrinsik dipanggil. Itu untuk menggerakkan diri kamu supaya hadir dan tidak malas untuk belajar, tidak malas untuk mari sekolah. Dan pastikan bangun awal pagi supaya kita dapat hadir dengan sempurna. Baik, seterusnya, ada sebenarnya kita tidak minat belajar. Tidak minat belajar menyebabkan dia tidak suka untuk hadir. Mungkin dia merasakan belajar ini tidak penting. Kenapa? Saya baru berada tingkat 1, saya baru berada tingkat 3, tingkat 4. Saya masih lagi lama berada untuk mendapat peperiksaan sebenar SPN, periksa utama untuk masa depan saya. Jadi saya tidak perlu berusaha lagi. Jika kamu beranggapan demikian, kamu seorang yang sangat rugi. Kenapa saya berkata demikian? Kerana kamu telah mensia-siakan masa kamu. Sepanjang kamu belajar tingkat 1, tingkat 2, 3 dengan tidak ada minat, tidak ada kesungguhan untuk kamu belajar. Jadi kamu kena pupuk minat kamu. Bahawasanya kamu kena ingat masa depan kamu itu penting dan bergantung kepada apa yang kamu buat setiap hari. Jadi kamu ialah sebagai pelajar, itu hadir sekolah. Kalau saya cakap hadir ke sekolah, ini yang paling penting sekali. Baik, ada sebagian daripada pelajar juga, walaupun masih bersekolah, masih lagi ingin mencari duit lebih. Ada pelajar yang bekerja di kedai makan, jadi kuli bangunan dan sebagainya. Jadi peringkat umur kamu ini kerja yang tidak sesuai. Kenapa saya berkata demikian? Kerana kamu banyak menggunakan tenaga kamu. Sedangkan seorang pelajar, kamu mesti memastikan bila berada di sekolah kamu punya energi atau kekuatan untuk memastikan kamu boleh belajar dan tidak berada dalam keadaan yang tidak selesa semasa kamu berada di sekolah. Ada sebagian daripada kita yang bekerja, mungkin kamu keletihan, kamu tidur lewat, menyebabkan sebagian daripada kamu tidak dapat hadir ke sekolah. Ini mengganggu proses belajar. Jadi sini saya melihat peranan ibu bapa. Jadi saya mengusulkan kepada ibu bapa untuk memastikan anak-anak di peringkat sekolah ini kalau boleh pastikan mereka masih lagi belum diberi kerja ataupun bekerja, kerana ini akan mengganggu prestasi mereka semasa mereka berada di sekolah. Terutama sekali dari segi kehadiran, sebenarnya mungkin tidak ada ataupun hadir lewat kerana keletihan. Jadi ini perlu diberi perhatian. Soalnya yang saya hormati tuan-tuan yang menonton, kita melihat kepada satu isu yang sangat besar sekarang ini. Saya melihat kepada pelajar-pelajar itu berkaitan satu budaya atau pelakuan-pelakuan yang berkait dengan penggunaan permainan game secara online. Jadi sangat malam bagi pelajar yang menjadi ketagih sehingga bermain game online, berjanjian 5 pagi baru tidur. Ini satu perkara yang sangat perlu diberi perhatian oleh pelajar. Mengapa saya fokus perkara ini? Kerana proses belajar kamu berkata proses belajar yang perlukan ketenangan, sesuatu kondisi badan yang positif, yang tidak ada masalah. Jadi sekiranya kamu tidur tidak cukup,
bagaimana kamu untuk memastikan kondisi badan kamu berada dalam keadaan yang stabil. Jadi hasil daripada game online yang kita main secara terlalu itu mengganggu proses kondisi badan kita. Jadi kamu boleh bangun lewat ataupun tidak ada ke sekolah. Ini satu perkara yang malang lah kepada pelajar. Jadi pelajar perlu beri perhatian. Contohnya para sekalian, saya lebih kepada hasil perbincangan kita tadi. Di sini melihat dua peranan yang perlu dimainkan. Iaitu pertamanya kita melihat peranan pelajar. Baik, jadi kita tengok pertamanya apa yang perlu dilakukan oleh kamu jika kamu tidak ada ke sekolah. Yang pertama, saya mengesyorkan kepada pelajar, jika kamu tidak hadir kerana sakit, langkah yang pertama kamu boleh buat iaitu dengan memaklum pada guru tingkatan kamu atau guru bimbingan kaunseling kamu secara WhatsApp ataupun menelefon mereka. Jadi dengan kamu beritahu begini, maka dengan sendirinya dia akan tahu apa masalah kamu. Kamu tidak boleh berdiam diri ataupun senyap saja. Jika kamu tidak dapat menelefon, pastikan kamu maklum pada bapa kamu untuk memastikan mereka yang menelefon pada GBK kamu atau guru tingkatan kamu, dan ini yang terbaik. Dan pastikan juga, jika kamu tidak ada kena sakit, kamu punya surat. Itu dengan kamu rujuk pada hospital, klinik dan sebagainya, ataupun jika kamu tidak dapat hadir ke klinik hospital, pastikan bapa kamu yang menulis surat itu secara rasmi. Dengan menyertakan nombor telefon dan sebagainya untuk senang dihubungi oleh guru kelas ataupun GBK kamu yang bertanggungjawab dalam menyelia atau memastikan kehadiran pelajar ke sekolah setiap hari. Pelajar yang saya hormati sekalian. Sebenarnya mungkin kamu ada masalah lain itu tidak ada, kenapa? Kamu itu ibu bapa kamu untuk menghadiri convocation kakak kamu di musim layar. Ini juga kamu perlu maklum kepada guru kamu dengan menulis ataupun menelefon mereka. Kamu tidak boleh berdiam diri untuk memastikan walau bagaimana keadaan kamu kalau kamu tidak hadir, pastikan pihak sekolah tahu sebab apa kamu tidak hadir. Jadi kamu mesti ambil cakna apa yang saya jelaskan ini, supaya sesuatu kamu akan terjasa dalam keadaan terbaik pada pandangan guru dan juga orang-orang lain di sekolah. Dan pelajar yang tidak cakna pada dirinya, kadang-kadang dia tidak hadir dan tidak maklum pada sekolah. Ini menyusahkan sekolah. Kerana setiap hari kita dapat banyak pelajar-pelajar yang tidak hadir. Kamu kena sedar bahasanya hadir sekolah itu merupakan tanggungjawab utama kamu. Ini yang paling penting dan pokok utamanya. Kalau kamu tidak hadir, kamu akan ketinggalan pelajaran yang diajar oleh guru. Itulah kamu kena hadir. Kecuali sebagaimana kita bincang tadi, kamu sakit, kamu ada masalah-masalah lain yang perlu kamu buat surat sebagainya, itu tidak mengapa. Tapi kalau kamu tidak hadir, kamu dikategorikan spontan sekiranya kamu tidak hadir tanpa sebab. Kamu kena ambil perhatian. Jadi kamu selesa berada di rumah, kamu tidak hadir, kamu tidak maklum kepada guru tingkatan, guru bimbingan kaunseling dan sebagainya, maka kamu tidak hadir itu dikira sebagai ponting sekolah. Baik, jadi kamu kena ingat, bila kamu ada sekolah itu, proses belajar, proses kamu bina diri kamu, proses kamu bina potensi diri kamu. Ini yang paling penting sekali. Jika kamu tidak hadir, proses itu tidak akan ada. Jadi Bapak yang saya hormati sekalian, jadi pastikan kamu sedar peranan kamu. Tentunya saya melihat para ibu bapa, para ibu bapa yang menonton rancangan kita ataupun live streaming kita pada kali ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih di atas keperhatian tuan-tuan. Jadi tuan-tuan mesti tahu peranan tuan-tuan iaitu memastikan yang pertamanya, saya melihat pelajar, bila saya melihat meneliti pelajar di sekolah, saya bertugas sebagai guru bimbingan kaunseling, masalah utama ialah segi kehadiran yang berkait dengan sama ada pelajar itu bangun awal pagi ataupun lewat. Jadi pemantauan berapa penting. Jadi pastikan pukul berapa anak-anak kita tidur dan pukul berapa mereka bangun. Untuk pastikan mereka dapat hadir. Jadi dengan pemantauan kita, dengan teguran kita secara berhemah, insya-Allah proses membina anak-anak kita itu akan menjadi lebih baik dan sempurna untuk menjadikan anak kita lebih positif dalam menghadapi kehidupan mereka. Sebenarnya
ada sebenarnya pelajar kita yang bekerja sebenarnya macam nak tadi. Jadi pastikan mereka tidak beri kerja-kerja berat ataupun bekerja di luar sekolah, luar waktu sekolah, yang boleh mengganggu proses belajarnya kerana kondisi badan mereka menjadi lebih letih, dan tidak bermaya bila mereka berada di sekolah kerana mereka bekerja. Ada sebenarnya pelajar bekerja sebagai kuli bangunan atau buruh kasar. Ini amat menyedihkan. Jadi ada bekerja di restoran sebagai pelayan kedai makan dan sebagainya. Terpaksa mengangkat makanan dan minuman. Jadi prosesnya banyak menggunakan energi tenaga. Memang mereka mendapat duit atau duit lebih, tapi prosesnya sangat merugikan mereka. Kenapa? Kerana mereka sebagai pelajar dan mereka akan mengganggu proses belajar mereka itu. Jadi ini perlu diperhatikan oleh para ibu bapa supaya anak-anak kita insya-Allah akan menjadi lebih sempurna dalam menapi kehidupan mereka sebagai seorang pelajar. Para pelajar dan ibu bapa yang saya hormati sekalian, jadi saya huraikan sikitlah untuk makluman ibu bapa dan para pelajar yang mungkin tidak tahu lagi tindakan ataupun tata cara yang dilakukan terhadap murid yang tidak hadir ke sekolah. Jadi pikatnya itu dengan melalui surat. Jadi surat amaran pertama ini sekiranya pelajar tidak hadir berturut-turut pada hari yang ketiga, maka guru tingkatan biasanya akan mengeluarkan surat amaran pertama. Kemudiannya sekiranya pelajar tidak hadir berselang-seli itu pada hari ke-10, maka surat amaran pertama akan dihantar kepada para ibu bapa. Kemudiannya amaran kedua. Amaran kedua akan diberi kepada surat amaran kedua ini akan diberi kepada ibu bapa itu 7 hari selepas amaran pertama. Kemudiannya sekiranya tidak hadir berselang-seli iaitu 10 hari selepas amaran pertama. Kemudiannya surat amalan terakhir. Sekiranya pelajar-pelajar tidak hadir berturut-turut iaitu 7 hari selepas amaran kedua. Kemudiannya tidak hadir berselang-seli 20 hari selepas amaran kedua. Baik, jadi proses buang keluar ini akan dilaksanakan berdasarkan surat-surat amaran itu tadi. Jadi pelajar dan ibu bapa kena memahami situasi atau perkara ini. Pelajar akan dibuang sekolah jika tidak hadir berturut-turut 14 hari selepas amaran terakhir, ataupun tidak hadir bersama-sama selepas 20 hari selepas amaran terakhir, maka surat buang sekolah akan dihantar kepada ibu bapa dan juga para pelajar. Jadi di sini saya akan menjelaskan jumlah hari tidak hadir berturut-turut selama 31 hari, tidak hadir bersama-sama selama 60 hari bukan berturut-turut. Jadi pelajar-pelajar ini boleh dibuang sekolah. Jadi pastikan pak bapa yang menerima surat amaran ini ataupun surat buang sekolah dapat pengesahan dan tantangan daripada pengetua sahaja dan dihantar melalui surat berdaftar. Jadi ini sedikit makluman bagi pemahaman kepada kita para pelajar bagaimana proses sehingga kitanya kalau tak ada ini akhirnya terpaksa kena buang sekolah. Jadi proses belajar kita tidak akan dapat dilaksanakan sekiranya kita telah dibuang sekolah, dan kita kena merujuk kepada Jabatan Pendidikan Negeri mula untuk buat rayuan dan sebagainya untuk hadir belajar semula. Jadi para pelajar dan juga para ibu-bapa yang menonton pada kali ini, saya dengan rendah diri mengucapkan terima kasih ketua yang maklumat pada kali ini, insya-Allah akan berikan pemahaman untuk memastikan proses belajar akan berjaya bila mana pelajar dapat hadir ke sekolah. Sekarang baik itu daripada Allah SWT, yang buruk itu bukan daripada saya. Jadi semoga kita dapat bersama lagi dalam siaran yang lain seperti ini, insya-Allah. Semoga perjalanan kita ini bermanfaat kepada semua yang menonton. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Semoga bertemu kembali. Terima kasih.